Hai, pandai betul lah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua. Hari ini saya dan rakan-rakan saya akan memborak pada salah satu peralatan elektrik yang kita selalu gunakan dalam kehidupan harian kita, iaitu remote ataupun alat kawalan jauh aircon. Seperti yang kita tahu, remote aircon ataupun alat kawalan jauh aircon sering digunakan untuk menghidupkan dan juga mematikan aircon. Tapi kita bukan nak borak pasal remote aircon ni atau alat kawalan jauh ni, ataupun kita bukan nak borak pasal aircon. Kita nak bagi tahu anda semua pasal sinaran inframerah yang dikeluarkan oleh alat kawalan jauh ni. Assalamualaikum dan hai. Hari ini saya akan menerangkan tentang sifat gelombang inframerah. Saya cuma akan bagi dua sahaja poin terlebih dahulu. Jadi poin yang pertama adalah inframerah dapat melakukan perjalanan ataupun menembusi debu, asap ataupun kabus yang tebal. Jadi kalau kita nak gunakan contoh yang mudah, pekerjaan sebagai ahli bomba. Jadi sebagai ahli bomba, kenapa kita perlukan inframerah? Jadi kalau ahli bomba tu dah pergi ke tempat kejadian untuk selamatkan orang, bila mereka masuk dengan kelengkapan mereka, mereka tak boleh nampak dalam bangunan tu sebab bangunan tu penuh dengan asap. Asap tu tebal. Jadi mata mereka sendiri, mata kita sendiri manusia tak boleh nampak. Jadi untuk memudahkan kerja mereka, mereka pun gunakan inframerah. Jadi macam mana inframerah dapat membantu mereka dalam pekerjaan ni? Inframerah dapat mengesan haba. Jadi diorang gunakan inframerah untuk detect haba orang-orang yang ada dekat dalam tu. Dan mereka boleh nampak haba yang kita keluarkan. Sebab apa? Kita manusia mengeluarkan haba. Jadi itulah salah satu menggunakan ataupun penggunaan inframerah dalam pekerjaan tersebut. Ciri-ciri sinar inframerah yang kedua pula adalah sinar inframerah ni gelombang dia lebih panjang daripada gelombang yang dihasilkan daripada cahaya tampak, cahaya UV, cahaya atau sinar X dan juga sinar gamma. Selain daripada gelombang tadi, diorang pun disusun mengikut frekuensi gelombang yang dihasilkan. Jadi macam ni penerangan dia. Okay, jadi ini adalah explanation tentang ciri-ciri yang gelombang inframerah hasilkan. Jadi ciri-ciri gelombang merah yang hasilkan saya cakap tadi adalah panjang yang gelombang tu hasilkan adalah lebih besar. Okey, saya panggil ni gap lah. Gap dia lagi besar daripada bahagian kanan dia. Dekat sini sepatutnya ada cahaya tampak, cahaya ultra ungu, barulah sinar X dan diikuti sinar gamma. Tapi sebabkan ini ciri inframerah, jadi inframerah gap dia besar. Bila dia makin ke kanan, gap dia akan jadi makin lama makin rapat. So bila dia jarak, bila dia makin jarak, maksudnya panjang gelombang tu makin panjang lah, gap dia makin besar. Okey, so bahagian kanan makin rapat. Jadi kita boleh rujuk spektrum elektromagnet ataupun kita boleh identify sendiri. Oh, dia dah rapat, dia rapat macam ni, tapi tak terlampau rapat. Maksudnya ini sinar X. Yang paling rapat sekali adalah sinar gamma, yang paling rapat. Okey, bila dia makin ke kanan, macam saya cakap tadi, artinya depan ni ada cahaya tampak dengan sinar ultra ungu. Bila dia makin kanan, panjang gelombang ni makin lama makin pendek. So bila dia besar macam ni, inilah inframerah. Ini ciri inframerah. Panjang gelombang dia besar. Itu sahaja. Untuk bahagian seterusnya adalah pengoperasian peralatan. Jadi dalam kes kita, peralatannya adalah remote aircon ataupun mana-mana remote, macam remote TV. Okey. Seterusnya kelengkapan dalam remote. Jadi dalam setiap remote pasti akan ada 4 barang yang utama ni. Yang pertama, lampu IR. Okey.
bukannya pasti tak, sebab tak semua remote yang guna lampu IR ataupun lampu infrared. Okey, tapi remote yang ni pakai infrared. Jadi ada lampu IR, seterusnya bateri. Tentulah untuk hidupkan remote tu. Lepas tu kita ada board elektronik dan juga plastik board elektronik. Paling ini yang 4 yang utama. Okey. Macam mana dia berfungsi? Okey, kita mula daripada yang paling mudah sekali. Mari kita sembang pasal butang on dan off. Jadi butang on dan off, arahan on off. Jadi bila kita tekan butang on atau off, dia akan turun pada plastik board elektronik. Okey, plastik board elektronik ni rupa dia macam ni. Okey, ni rupa dia. Lepas tu dia arahan tu pula seterusnya akan turun pada board elektronik. Board elektronik ni pula dia pair ataupun dia bersambung dengan lampu IRL. Okey, tengok ujung ni. Okey, kat sini ada lampu IRL. Okey, dekat lampu IRL tu dia dah bersambung dengan board elektronik. Jadi balik ke tadi, arahan on akan turun ke plastik board elektronik dan kemudian akan turun ke board elektronik. Seterusnya dia akan berikan isyarat kepada lampu IRL. Diorang ni dah bersambung kat sini. Okey. So yang elektrik isyarat tadi akan lalu kat sini. Masuk sini turun, lepas tu dia masuk ke lampu IRL. Okey, dia tak stop sampai sini. Seterusnya lampu IRL tu akan hantar ke satu lagi lampu IRL yang dah bersambung dengan board elektronik. Okey, kat sini dah aircon. Sini remote. Sini aircon pula. Jadi dia akan ada satu gelombang. Okey, dekat sini kan lampu infrared tadi kan. Dia akan hantar isyarat pada aircon. Dan lampu IRL yang ada dalam aircon tu akan terima arahan tu dan masuk ke board. Dan kemudian board akan setkan macam manalah aircon tu nak dioperasikan. Jadi macam itulah cara ia berfungsi. Seterusnya adalah explanation tentang pengoperasian remote tu tadi dengan ciri-ciri yang inframerah boleh bagi. Jadi saya akan kaitkan pengoperasian remote dengan ciri inframerah, iaitu panjang gelombang. Jadi okey. Jadi dia total dalam spektrum elektromagnet kita ada dalam 7 jenis gelombang. Jadi kita ada gelombang radio, gelombang mikro, gelombang inframerah, cahaya tampak, sinar ultra ungu, sinar X dan sinar gamma. Okey. Panjang gelombang kita gunakan inframerah sebab panjang gelombang inframerah ni yang paling sesuai untuk digunakan untuk barang-barang elektronik dalam rumah kita. Okey, mari kita discuss dalam sikit lagi. Jadi, kenapa kita tak pakai gelombang radio je untuk remote kita? Jadi, kita tak pakai gelombang radio sebab katakanlah kita nak hidupkan aircon dalam rumah. So bila kita guna gelombang radio, silap-silap orang rumah sebelah punya aircon pun terbuka. Diorang fikir apa? Padahal remote kita yang pakai gelombang radio. Jadi sebabkan panjang gelombang radio ni terlampau besar, gap dia terlampau besar, jadi mungkin barang elektronik yang kat tempat lain pun mungkin akan on sekali, tapi ikut dia punya jauh je lah. Ada limit dia. Okey, seterusnya, kenapa kita tak pakai gelombang mikro tapi kita pakai gelombang inframerah untuk remote? Jadi gelombang mikro dengan inframerah ni dekat sama, tapi disebabkan inframerah ni frekuensi dia lebih tinggi daripada mikro, jadi kita gunakan inframerah untuk remote. Seterusnya, cahaya tampak satu level selepas inframerah. Jadi kenapa kita tak pakai cahaya tampak ataupun gelombang elektromagnet jenis cahaya tampak dekat remote kita?
Jadi mari kita katakan, mari kita katakan yang hujung ni kita gantikan dengan cahaya tampak. Kita tak pakai inframerah dah, kita pakai cahaya tampak. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab kalau kita gunakan cahaya tampak, bila kita nak hidupkan aircon ataupun TV, silap-silap kan remote ni kena sentuh, betul-betul sentuh TV tu dulu semua, baru boleh on. Kenapa? Sebab cahaya tampak ni boleh diganggu. Maksud diganggu tu macam, okey, cahaya tampak hantar signal, tapi ada satu cahaya depan dia, contohnya cahaya lampu ke, cahaya matahari, disebabkan cahaya tu block, jadi cahaya tampak ni tak sampaikan, tak isyarat yang cahaya tampak ni bagi dekat aircon ke TV tadi tak sampai. Sebab ada cahaya lain yang mengganggu laluan dia. Sebab kita tak pakai cahaya tampak. Okey. Seterusnya, sinar ultraungu. Kenapa kita tak pakai UV? Mungkin dekat rumah adalah budak-budak atau anak-anak yang suka main remote. Antaranya lampu ni dia suka letak dekat mata, dekat-dekat. Jadi sinar UV ni senang nak rosakkan mata kita. Okey, selain daripada cepat rosakkan mata kita, sinar UV pun banyak makan bateri, banyak makan power. Jadi kita akan tukar bateri tu dengan terlampau kerap. Itu sebab kita tak pakai UV light untuk remote. Okey, seterusnya dan yang terakhir, kenapa kita tak gunakan sinar X atau sinar gamma dekat remote? Okey, pertama sekali, sinar X hanya digunakan dalam perubatan. Kenapa perubatan? Sebab dia berbahaya. Sinar X boleh merosakkan sel kulit yang sihat. Jadi orang yang dekat hospital tu yang bekerja dengan sinar X, diorang perlukan baju khas. Okey. Jadi kalau kita terlampau lama ke sinar X atau terlalu kerap terdedah pada sinar X, akan rosakkan kulit. Itu saja penjelasan saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada tajuk seterusnya, saya akan membincangkan tentang kesan gelombang. Terdapat dua kesan gelombang, sama ada dari segi kebaikan ataupun keburukan. Saya akan bincangkan dua kebaikan dan kedua keburukan penggunaan gelombang. Kebaikan pertama penggunaan gelombang inframerah adalah ia digunakan secara meluas dalam alat kawal jauh serta memudahkan pengguna untuk mengawal alat-alat elektronik yang digunakannya. Contohnya seperti alat kawalan jauh TV ataupun alat kawalan jauh unit penyamanan udara. Kebaikan yang kedua adalah ia digunakan dalam rawatan fisioterapi, di mana sinar inframerah dapat mengurangkan kekencangan otot dan mempercepatkan penyembuhan proses perubatan. Seterusnya, keburukan penggunaan gelombang inframerah. Yang pertama, keburukan penggunaan inframerah jika ia digunakan terlalu lama, ia dapat menyebabkan strok haba dan menjejaskan kesihatan pengguna. Yang kedua pula, penggunaan gelombang inframerah atau sinar inframerah yang kuat dapat menyebabkan kulit melecur atau terbakar. Ini disebabkan kerana jumlah tenaga yang dihasilkan oleh gelombang inframerah tadi adalah tinggi. Itu saja. Setelah kesemua penerangan yang telah kita saksikan sebentar tadi, dapat kita simpulkan bahawa penggunaan gelombang inframerah dalam alat kawalan jauh memberikan impak yang positif serta memudahkan tugas mengawal unit penyamanan udara dalam kehidupan seharian kita. Penggunaan gelombang inframerah amat penting kerana ia bukan sahaja digunakan dalam alat kawalan jauh, namun ia digunakan secara meluas dan untuk mengesan objek dalam kawasan gelap atau untuk mengesan suhu badan manusia. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.